Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, so macam biasa hari ini kita terus mulakan dengan masih lagi berkaitan dengan tugasan projek. Kita terus kepada tugasan 8. Hari ini adalah tugasan 8. Sorry. Yang mana dalam tugasan 8 ada 3 perkara yang perlu kamu tahu dan kamu buat. Yang pertama adalah pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Yang kedua adalah memperincikan sumber fizikal dan teknologi. Dan yang ketiga adalah justifikasi prosedur pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Kita akan tengok satu per satu. Ini adalah soalan kerja projek. Okay, so untuk hari ini, 3 perkara yang akan kamu, yang cikgu akan bagi penerangan. Yang pertama 4.8 pengurusan sumber fizikal dan teknologi, 4.9 memperincikan sumber fizikal dan teknologi, dan 4.10 justifikasi prosedur pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Okay, kita akan tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan sumber fizikal. Yang kedua, bagaimanakah kita nak memperincikan sumber fizikal dan teknologi. Dan juga yang ketiga, apakah justifikasi yang perlu diberikan berkaitan dengan prosedur pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Okay, so kita tengok 4.8 berkaitan dengan pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Okay, apa yang perlu kamu tahu untuk rancangan perniagaan kamu ini, first sekali kamu mesti nyatakan dalam rancangan perniagaan kamu mesti nyatakan 2 jenis sumber yang wujud ataupun yang perniagaan kamu miliki, iaitu yang pertama sumber fizikal dan yang kedua adalah sumber teknologi. Ada 2 sumber, iaitu sumber teknologi dan juga sumber fizikal. Dan untuk kamu mendapat grade A dalam rancangan perniagaan kamu, telah ditetapkan bahawa minimum pelajar perlu memberikan 4 contoh sumber, yang mana 3-nya adalah daripada sumber fizikal dan sekurang-kurangnya 1 daripada sumber teknologi. Okay. Yang ini sebenarnya dah pun kita belajar, sempat kita belajar sebelum sebelum berlaku PDPR semula. Yang ini adalah bab 2 tingkatan 5 berkaitan dengan pengurusan sumber perniagaan. Okay. So contoh sumber fizikal. Okay, so nanti bila kamu nak buat tugasan 8 ni, tolong belik-belik buku teks yang ada depan kamu, yang ada dekat tangan kamu tu, bab 2 tingkatan 5. Okay, baca berkaitan dengan sumber fizikal dan teknologi. Kenal pasti apakah sumber fizikal dan teknologi yang ada ataupun yang wujud dalam perniagaan kamu. So dekat sini cikgu bagi contoh saja. Okay, contoh sumber fizikal yang pertama adalah bangunan pejabat. Yang kedua, kenderaan. Yang ketiga, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi.
Kalau kamu tengok dalam buku teks, sumber fizikal ni dia merujuk kepada aset ataupun suatu bentuk yang ketara. Ketara ni maknanya bentuk tu boleh dilihat, disentuh dan dirasa dengan panca indera. Itu adalah sumber fizikal. Ini contohnya bangunan pejabat, kenderaan, peralatan teknologi dan maklumat dan sebagainya. Dia semua ada 6 jenis daripada sumber fizikal. Apa lagi yang lain-lain tu kamu belik buku teks tengok. Yang kedua, contoh sumber teknologi. Dekat sini cikgu bagi 2 je dekat kamu. Yang pertama harta intelek dan yang kedua kemahiran dan pengalaman. Ingat untuk rancangan perniagaan kamu, sekurang-kurangnya kamu kena perlu bagi 3 sumber fizikal, 1 sumber teknologi. Tapi disebabkan perniagaan yang kamu buat sekarang ni adalah perniagaan berbentuk perkhidmatan, jadi sumber fizikal dia terhad sikitlah berbanding dengan perniagaan berbentuk jualan barangan. So kalau maknanya kalau terhad, maknanya kamu kena memilih lah, jangan main hantam saja sebab kalau kamu selak ataupun belik dalam buku teks, salah satu daripada sumber fizikal selain daripada yang cikgu sebut ni adalah stok ataupun bahan mentah. Kamu tak jual barangan so maknanya kamu tak ada stok ataupun bahan mentah. Satu lagi, kalau siapa yang jual bahan sampingan, siapa yang buat urutan tu dia boleh jual bahan sampingan ataupun barangan sampingan. Barangan sampingan tu dia sebenarnya dikategorikan sebagai stok, tapi untuk rancangan perniagaan kamu, cikgu tak galakkan sangatlah kamu gunakan stok sebagai sumber fizikal untuk kamu masukkan dalam rancangan perniagaan ni. Cari benda lain yang lebih sesuai supaya senang untuk kamu buat huraian. Seterusnya kita tengok 4.9. Apakah yang dimaksudkan dengan memperincikan sumber fizikal dan teknologi? Dia maknanya apabila kamu sudah memilih contoh sumber, sama ada fizikal ataupun teknologi, katakan contoh kamu pilih yang pertama bangunan pejabat. Itu adalah contoh yang pertama, jenis yang pertama yang kamu pilih untuk sumber fizikal. So bila kamu dah memilih bangunan pejabat, apa yang perlu kamu buat? 4.9 kamu mesti perincikan apakah sumber fizikal yang telah kamu pilih. Maknanya bagi huraian tentang sumber yang dipilih. So kalau kamu pilih bangunan pejabat, kamu bagilah huraian bangunan pejabat tu tujuan dia untuk apa. Adakah untuk kamu tunggu pelanggan kat situ ke apa ke. Sedangkan kamu dah tahu pelanggan dia memang tak akan pergi dekat premis kamu, melainkan yang penghantaran saja. Penghantaran tu sama ada pelanggan dia boleh drop barang dia terus di premis kamu, ataupun kamu ambil ataupun kamu pungut barang pelanggan terus dari rumah pelanggan. Itu saja. Okey. Cara mengurus dan kepentingan sumber yang ada, dan juga apakah kegunaan sumber yang kamu pilih. Sumber fizikal lah. Kalau kamu pilih sumber fizikal, apa kegunaan dia? Contoh katakan tadi kamu pilih bangunan pejabat. So kamu bagi tahulah apa kegunaan bangunan pejabat itu kepada perniagaan kamu. Bagi huraianlah sikit berkaitan dengan sumber fizikal yang dipilih. Itulah yang dimaksudkan dengan memperincikan sumber fizikal dan teknologi. Okey. Tengok 4.9. Apakah yang dimaksudkan dengan justifikasi prosedur pengurusan sumber fizikal dan teknologi? Okey. Justifikasi prosedur pengurusan sumber fizikal dan teknologi ni maknanya cara pengurusan kamu menguruskan sumber fizikal tersebut. Bagaimana cara kamu menguruskan sumber tersebut? Dari contoh bangunan pejabat. Bangunan pejabat itu jenis sumber. So
So, bila kamu dah dapat jenis sumber, kamu hurailah apa berkaitan dengan jenis sumber yang kamu pilih. And then bila kamu buat huraian, seterusnya kamu mesti bagi tahu macam mana cara kamu menguruskan sumber tersebut. Contoh, kalau bangunan pejabat, ini sumber yang pertama tadi kamu pilih bangunan pejabat. So kamu huraikan apa kegunaan, apa fungsi bangunan pejabat itu kepada perniagaan kamu. Bila kamu dah buat huraian, kamu bagi tahu pula apa yang kamu lakukan untuk kamu memastikan bangunan pejabat itu dalam keadaan selamat dan dalam keadaan yang sesuai lah. Contohnya sini, mungkin untuk bangunan pejabat kamu tu kamu beli insurans kebakaran. Kod dah tiba-tiba bangunan tempat kamu sewa itu terbakar, sekurang-kurangnya dokumen-dokumen ataupun harta-harta yang ada di dalam perniagaan kamu itu dia ada cover insurans. So maknanya tak adalah kamu akan menanggung kerugian yang besar sekiranya berlaku kebakaran. Ataupun kamu ambil insurans kecurian. Kamu takut perniagaan kamu diceroboh, dicuri oleh pencuri, perompak dan sebagainya. Jadi kamu ambil insurans berkaitan dengan kecurian. So kurang-kurangnya kalau berlaku perompakan ke pencurian dan sebagainya, mungkin kerugian yang kamu tanggung itu dapat di-cover oleh insurans. Itulah yang dimaksudkan dengan prosedur pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Ataupun dekat bangunan pejabat itu kamu tu, kamu ada pasang CCTV. Okey, apa tujuan kamu pasang CCTV? Kamu mesti buat huraian. Tujuan dia untuk memastikan pelanggan-pelanggan yang datang itu adalah pelanggan-pelanggan yang memang berhajat ke untuk mendapatkan perkhidmatan kamu dan sebagainya. Bukanlah pelanggan yang datang itu adalah perompak dan sebagainya. Berpandai kamu lah. Itulah. Okey, so itu adalah secara sepintas lalu berkaitan dengan 4.8, 4.9 dan 4.10. So untuk penjelasan yang lebih lanjut berkaitan dengan rancangan perniagaan kamu ni, cikgu akan bagi contohlah supaya kamu lebih terang jelas lagi bersudut. Kalau bagi macam ni memang nganga kamu. Okey? Okey, kita tengok contoh Okay, contoh-contoh yang cikgu bagi ni, kamu boleh guna pakai untuk rancangan perniagaan kamu. Yang itu tak dikira sebagai meniru. Sebab apa? Sebab untuk tugasan 8 ni, kamu perlu buat huraian. So kalau kamu ambil contoh yang cikgu bagi ni, itu tak ada masalah. Asalkan contoh yang cikgu bagi ni sesuai lah dengan perniagaan kamu. Kok tiba-tiba sini cikgu tulis basikal, sesuai kan dengan perniagaan kamu? Kalau cikgu nak buat jahat, cikgu tulis basikal. Kalau tak sesuai dengan perniagaan kamu, jangan pula pandai-pandai kamu ambil. Tapi kalaulah apa yang cikgu tulis ataupun apa yang cikgu bagi contoh dekat sini sesuai dengan perniagaan kamu, kamu rasa berkenan nak ambil, silakan. Tak ada masalah. Yang penting adalah huraian. Huraian itu yang akan membezakan kamu dengan rakan kamu. Contoh sama tak apa, cikgu tak marah. Tapi kalau huraian ayat sebiji sama, itu yang buat cikgu. Tolong jangan meniru. Contoh cikgu dah bagi, ayat buat sendiri. Untuk tugasan 8 ni, dia nak tengok keupayaan pelajar dalam menghurai dan menghubung kait. Okay, so contoh sini cikgu bagi sumber fizikal. Yang pertama adalah kenderaan. Okey, kenderaan. Jadi tata cara ataupun pengurusan sumber fizikal, macam mana kenderaan ini diurus? Adakah kamu jadikan kenderaan ini sebagai barang perhiasan di pejabat kamu ataupun macam mana? Okey, katakan dekat sini cikgu bagi contoh kenderaan yang kamu beli ni, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk membawa pekerja ke tempat pelanggan. Okey, itu adalah tujuan. So, maknanya dia ada relate antara kenderaan dengan tujuan yang
diperlukan. Okey, so bila nak bawa pekerja ke tempat pelanggan, kamu mesti ada prosedur pengurusan. Okey, so bila kamu ada prosedur pengurusan kenderaan, macam mana kamu menguruskan kenderaan? Okey, urusan yang kamu buat adalah dengan cara kamu membayar insurans dan cukai jalan. Kenapa kamu perlu bayar insurans dan cukai jalan? Mesti bagi tahu. Sebab nak pastikan kenderaan yang membawa yang membawa pekerja kamu ini adalah kenderaan yang sah lah, sah taraf. Pandai-pandai kamu lah. Takkanlah kamu nak bawa kenderaan yang tak ada insurans dan cukai jalan. Kalau jumpa dekat polis, dekat JPJ, confirm lah kena saman. So kamu mesti bagi justifikasi kenapa perlu bayar insurans dan cukai jalan. Ini cikgu bagi, jangan pula, ingat untuk tugasan 8, lagi sekali cikgu ulang, dia nak tengok keupayaan pelajar menghurai dan menghubung kait. Bila menghurai, dia perlukan kepada ayat yang lengkap, bukannya ayat yang sekerat-sekerat macam ni. Ini cikgu bagi isi penting sahaja untuk kamu cari idea. Selebihnya kamu perlu hurai, dan bila ada huraian, maknanya kamu perlukan kepada justifikasi yang mendukung isi penting yang kamu nyatakan. Contoh katakan sini cikgu bagi tahu membayar insurans dan cukai jalan. Ini adalah isi penting. So apa justifikasi, apa sokongan kenapa perlu bayar insurans dan cukai jalan? So kamu bagi tahulah perlu bayar insurans dan cukai jalan supaya kenderaan yang dipakai, yang digunakan itu sah dan tidak disaman. Kalau tak ada insurans dan cukai jalan, maknanya kena saman. So dia dah mendatangkan satu masalah baru kepada perniagaan kamu. Itulah contoh, maknanya kamu mesti menghurai. Sekejap ya guys. Okey, seterusnya sumber fizikal yang kedua. Sini kamu boleh katakan sebagai alat teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan alat teknologi maklumat dan komunikasi? Kamu kalau tanya macam ni, takkan kamu tak boleh bagi tahu contoh dia apa? Yang biasa, yang ada kaitan dengan kamu, yang sememangnya setiap hari kamu pegang di tangan kamu. Contohnya salah satu adalah telefon. Itu adalah salah satu daripada alat teknologi dan komunikasi. Telefon tu kan tak benda nyata, benda yang kamu boleh sentuh, boleh tengok, boleh lihat dengan panca indera. So alat teknologi maklumat dan komunikasi. Ataupun laptop, ataupun komputer yang kamu buat kerja khusus itu semua merupakan alat teknologi. So maknanya yang itu boleh dijadikan sebagai sumber fizikal dalam perniagaan kamu. Katakan kamu pilih alat teknologi maklumat dan komunikasi. So kamu bagilah satu contoh yang spesifik. Contoh katakan laptop ke, printer ke, handphone ke, ataupun kamu dekat mana kamu nak bagi tahu yang tu? Dekat sinilah nyatakan apa dia alat teknologi. Maknanya kamu bagi huraian di bahagian tujuan di bahagian 9.4.9 di bahagian memperincikan sumber fizikal. Kamu bagilah bagi tahu apa yang alat teknologi maklumat dan komunikasi yang ada dalam perniagaan kamu. Handphone tu macam individual, lebih kepada telefon lah, telefon, laptop, printer, yang macam tu. And then bila kamu dah nyatakan apa alat teknologi yang ada, so kamu bagi tahulah tujuan apa laptop itu diguna pakai dalam perniagaan kamu. Okay. Tujuan apa telefon itu diguna pakai dalam perniagaan kamu. Bagi tahu tujuan
Contoh dekat sini tujuan dia. Cikgu bagi contoh. Ini carilah contoh lain selain daripada cikgu. Janganlah semua benda tentang dengan yang cikgu tiru sikit-sikit. Tak apalah, jangan tiru semua. Itulah maksudnya. Tujuan dia bila kamu pakai alat teknologi maklumat dan komunikasi ni, tujuan dia apa? Tujuan dia supaya dapat mempercepatkan ataupun memudahkan urusan perniagaan. Contoh, macam urutan refleksologi ataupun pembersihan. Pelanggan dia boleh buat tempahan secara online. Tempahan secara online maknanya pekerja kamu, sama ada penyedia pekerja ke contoh, dia boleh memantau ataupun dia boleh melihat tempahan-tempahan secara online itu menggunakan laptop yang ada di perniagaan kamu. So maknanya kamu mesti hurai benda tu. So dan step yang ketiga 4.9 adalah prosedur pengurusan. Bagaimana kamu menguruskan alat teknologi maklumat dan komunikasi yang ada di perniagaan kamu. So katakan kamu uruskan dia untuk memastikan dia berada dalam dalam keadaan ataupun kondisi yang sentiasa baik, dapat berkhidmat dengan baik untuk perniagaan kamu. Kamu katakan prosedur pengurusan dia adalah kamu melakukan kerja pembaikan sekiranya peralatan ataupun laptop ataupun printer dan sebagainya itu rosak ataupun bermasalah. So kamu ceritakan macam mana kerja pembaikan ini kamu lakukan. Mungkin kamu lakukan dia dalam keadaan secara berkala ataupun dalam keadaan 3 bulan sekali dan sebagainya. So mesti menghurai. Ingat, jangan ayat sebiji macam ni. Kerja pembaikan jika peralatan bermasalah. Habis. Kalau habis macam tu, habis jugalah kamu punya markah. Ingat lagi sekali cikgu ulang, tugasan 8 ini adalah tugasan dia nak melihat keupayaan pelajar dalam menghurai dan menghubungkai. Maknanya daripada alat teknologi ni kamu dapat hubungkai dia sehinggalah kepada prosedur pengurus. Seterusnya kita tengok contoh lain. Contoh yang seterusnya cikgu bagi bangunan dan kemudahan. So ini adalah sumber fizikal lagi sebab bangunan kamu boleh sentuh. Bangunan kamu boleh lihat. Dan kemudahan yang dimaksudkan dekat sini. Apa kemudahan yang ada berdekatan dengan bangunan premis pejabat kamu? Contoh kemudahan yang ada adalah infrastruktur yang ada. Kamu sebutlah apa infrastruktur yang ada itu. So dekat mana kamu nak sebut benda ni? Dekat memperincikan sumber fizikal dan sumber fizikal lah ataupun sumber teknologi. So dekat sini cikgu bagi contoh bila kamu nak memperincikan benda ni, contoh katakan kamu bagi tahu tujuan tempat operasi. Tujuan apa ni? Bangunan ini. Kamu guna pakai bangunan ini untuk apa? Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk kamu menjadikan dia sebagai tempat operasi pengurusan perniagaan. Kan kamu tahu bangunan yang kamu sewa itu adalah untuk kamu jadikan dia pejabat perniagaan kamu. So pandai-pandailah kamu hurai. So yang kedua adalah kemudahan. Kemudahan ni pula macam mana? Kamu bagi tahulah kemudahan infrastruktur yang ada di sekitar pejabat premis pejabat kamu, apa dia. So bila kamu dah perincikan sumber fizikal yang ada dekat di perniagaan kamu, maknanya kamu terus hubung kaitkan lagi dengan cara kamu mengurus justifikasi. Bagaimana cara kamu membuat prosedur pengurusan berkaitan dengan bangunan dan kemudahan. So dekat sini contoh katakan bangunan. Kamu ambil apa? Mengambil insurans kebakaran. Takut-takut bangunan ini terbakar. Jadi bila kamu ambil insurans, kalau ditakdirkan ada berlaku kebakaran, maknanya kerugian aset-aset ataupun harta yang ada dalam premis pejabat kamu akan di-cover balik oleh insurans kebakaran. So maknanya bila insurans kebakaran dia cover balik,
maknanya dia akan mengurangkan risiko kerugian kepada perniagaan. Itu semua kamu mesti hurai ya guys. Ini adalah keupayaan kamu menghurai, dengan kata lain keupayaan kamu macam membuat karangan lah. Sebenarnya tugas halapan ini dia dalam bentuk karangan. Dia boleh pelajar buat dalam bentuk perenggan ataupun dalam bentuk jadual. Tapi untuk yang untuk bahagian kamu, cikgu nak kamu buat dalam bentuk jadual supaya memudahkan semua pihak. Mudah bagi kamu, mudah bagi cikgu menyemak. Sebab apa? Sebab bila cikgu tengok, bila cikgu tengok cara kamu menghurai dalam pengenalan dan ringkasan eksekutif, cikgu boleh bayangkanlah setakat mana level kamu dalam menghurai berkaitan dengan ayat-ayat. Kadang-kadang ada di sesetengah daripada bahagian sesetengah di kalangan kamu penggunaan penanda wacana pun masih ke laut walaupun dah tingkatan 5. Apa itu penanda wacana?